Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pada petang ini kita masuk kepada pasal yang ke-8, yaitu kalimah yang ke-8 yang berada pada kedudukan nasbun, yaitu ismun bagi la an-nafiyah lil jins. Kata penulis, jenis kalimah ke-8 yang berada pada kedudukan nasbun adalah kalimah yang menjadi ismun bagi la an-nafiyah lil jins. Tak boleh tidak bila kita belajar ilmu-ilmu, khususnya ilmu nahwu ini, kita kena tahu apakah maksud istilah yang digunakan di dalam ilmu tersebut. Sekarang kita kena tahu apa itu la, apa itu an-nafiyah, apa itu lil jins. Di sini kata penulis, yang dimaksudkan dengan la an-nafiyah lil jins adalah kalimah la. Banyak kita jumpa dalam Al-Quran, dalam hadis, kalimah la yang membawa makna penafian, dipanggil dengan la an-nafiyah. Artinya dia menunjukkan kepada penafian. Kemudian lil jins, apa dia pula? Lil jins maknanya jenis. Jinsun tu maknanya jenis. Artinya penafian wujudnya jenis yang terkandung di dalam kalimah yang terletak selepasnya. Maksudnya selepas daripada la ni ada ismun. Ismun ini menunjukkan kepada jenis. Dan bila masuk la an-nafiyah lil jins ini, ia membawa maksud menafikan wujudnya jenis tersebut. Kita tengok contoh. Bila kita tengok contoh, insya-Allah kita faham. Contohnya, la rajula fil bait. Tiada lelaki di dalam rumah. La di sini la an-nafiyah lil jins. Mana dia kalimah yang menunjukkan jenis di sini? Kalimah yang menunjukkan jenis adalah rajula. Rajula daripada rajulun. Ya. Rajulun lelaki. Bila masuk la an-nafiyah lil jins kepada kalimah ini, ia membawa makna apa? Menafikan wujudnya jenis lelaki di dalam rumah tersebut. Artinya tak ada orang lelaki dalam rumah tersebut. Kita nak kata tak ada orang lelaki dalam rumah, kita kata apa? La rajula fil bait. Ya. Kata dia, ayat ini membawa maksud penafian wujudnya jenis atau golongan lelaki di dalam rumah. Ya. Anda perlu mengetahui bahawa la an-nafiyah lil jins berfungsi seperti inna. Sekarang ni la nafiyah lil jins, fungsi dia dalam bahasa Arab juga seperti inna. Kita tahu apa fungsi inna? Inna kerja dia menjadikan ismun dia mansub dan khabar dia marfu'. Jadi fungsi la an-nafiyah lil jins juga sama. Dia ada ismun, dia ada khabar. Dia menjadikan ismun dia mansub dan khabar dia marfu'. Kata dia, iaitu menjadikan ismunnya mansub dan khabarnya marfu'. Akan tetapi, anda perlu memahami bahawa ia berfungsi seperti fungsi inna dengan 4 syarat. Namun begitu dia kata, kalau kita nak jadikan la nafiyah lil jins ini berfungsi dengan fungsi inna, kena ada syarat-syarat dia. Dia sebut di sini ada 4 syarat. Apa dia syarat dia? Yang pertama,
kalimah yang menjadi ismunnya adalah nakirah. Hendaklah kalimah yang menjadi ismun bagi la nafiyah lil jins ini adalah nakirah. Sekiranya ismunnya adalah ma'rifah, maka mestilah dibatalkan fungsi la. Artinya bila la ni masuk kepada kalimah yang ma'rifah, dia tidak lagi berfungsi seperti inna. Dia sekadar penafian sahaja. Tak berfungsi seperti inna. Pada keadaan ini, la hendaklah diulangkan sebutannya. Kalau la dia masuk kepada ma'rifah di dalam uslub Arab, ianya digunakan dalam bentuk berulang-ulang. Artinya ada dua la, dua kali penafian. Contohnya, la Muhammadun zarani wala bakrun. Tidaklah Muhammad menziarahi saya dan tidak juga bakar. Jadi kalau kita nak buat ayat la Muhammadun zarani setakat tu saja tak boleh. Dia kena datang dengan apa? Dengan dua kali la, baru ayatnya menempati bahasa Arab. Artinya kita kata la Muhammadun zarani wala bakrun. Tidaklah Muhammad menziarahi saya dan tidak juga bakar. Kalau kita nak menafikan Muhammad seorang saja, kita kena guna uslub yang lain. Contohnya, mazarani Muhammad. Muhammad tak menziarahi saya. Kalau nak penafian itu untuk seorang sahaja, kan? Jadi kalau kita nak guna uslub seperti ini, nak menafikan dengan cara yang seperti ini, kita kena datangkan dua kali la. La Muhammadun zarani wala bakrun. Dan la yang masuk kepada ma'rifah, dia tidak berfungsi seperti fungsi inna. Jadi syarat yang pertama, la itu dia hendak menasabkan ismun dia, hendaklah dia masuk kepada kalimah yang nakirah. Apabila anda memerhatikan contoh di atas, anda dapati kalimah Muhammad adalah ma'rifah kerana ia merupakan kata nama khas. Muhammad memang ma'rifah sebab dia alam, kan? Kata nama khas. Oleh itu ia dibaca dengan baris depan. Pada keadaan seperti ini hendaklah diulangkan la kerana ini merupakan uslub, artinya gaya bahasa Arab. Macam itu mereka buat ayat, maka macam itulah kita sebutkan. Gaya bahasa Arab kena ikut bahasa Arab. Yang kedua, syarat yang kedua, la dan ismunya tidak dipisahkan. Maksudnya apa? Selepas la terus letakkan ismun dia. Kalau diletakkan tempat lain, maka dia tidak menjadi mansub. Contohnya apa? Contohnya belum lagi. Sekiranya kedua-duanya dipisahkan, maka fungsinya terbatal dan mestilah diulangkan sebutan la. Begitu juga kalau kita datangkan kalimah yang nakirah, tapi dia tidak letakkan selepas la, kita nak menafikan jenis tersebut juga, tapi tak duduk selepas la, maka fungsi la juga terbatal. Contohnya apa? Contohnya la fil ghurfati rajulun wa lam ra'atun. Di sini mana dia kalimah yang nakirah rajulun? Oleh kerana dia dah berpisah daripada la, maka kita jadikan dia marfu'. Tidak lagi ia berada pada kedudukan nasbun. Kita tak kata la fil ghurfati rajula wa lam ra'ata, tidak. Kita kata la fil ghurfati rajulun. Jadi kalau dipisahkan daripada la,
maka la tidak lagi berfungsi seperti inna. Kemudian pula dia kata kena ulangkan la dalam bentuk yang seperti ini. Artinya kita tak boleh kata la fil ghurfati rajulun setakat gitu sahaja. Kita kena sebutkan 2 kali la juga. Walam ra'atun contohnya. Ya? Faham? Jadi nak buat ayat seperti ini, sebutan dia adalah seperti ini dan uslub dia adalah seperti ini. Contohnya la fil baiti qitun wala fa'run. Contohnya, tak ada di dalam rumah kucing dan tidak juga tikus. Kita contohnya kan. Jadi itu cara dia. Kena ulangkan la 2 kali. Kemudian yang ketiga, khabar la juga merupakan kalimah yang nakirah. Hendaklah juga yang menjadi khabar la itu adalah apa? Adalah kalimah yang nakirah. Mana khabar dia? Contoh la rajula fil bait. Mana khabar dia? Khabar dia mahzuf. Tak disebutkan di situ. Kalimah yang mahzuf. Fil bait itu dia ada hubung kait dengan kalimah yang mahzuf yang menjadi khabar bagi la di sini. Contohnya kita apa? La rajula mustaqirrun fil bait contohnya. Ataupun la rajula kainun fil bait. Takdir yang sesuai lah. Biasanya kalau kita tengok ahli-ahli bahasa, mereka takdirkan dengan kainun, mustaqirrun, ya. Artinya kalau kainun tu adalah berada. Kalau bahasa kitanya berada. Tiada lelaki di dalam rumah. La rajula fil bait. Kalau kita ikut takdir dia, tiada lelaki yang berada di dalam rumah. Macam itulah maksudnya. Kan? Jadi sekarang hendaklah dia kata khabar la juga nakirah, mustaqirun ke kainun tu nakirah. Khabar dia juga adalah nakirah. Yang keempatnya, kalimah la tidak diulang-ulang. Syarat keempat, kalau kita nak jadikan la ini berfungsi seperti inna, hendaklah dia tak diulang-ulangkan. Kalau diulang-ulangkan apa jadi? Kalau diulang-ulangkan maka tidaklah dia berfungsi seperti inna, terbatal fungsi dia. Seperti contoh-contoh yang kita bacakan sebelum ini. Kemudian yang keempatnya, kemudian kata dia lagi, sekiranya ia diulang-ulang maka boleh diteruskan fungsinya apabila cukup syarat-syarat yang disebutkan dan boleh dibatalkan. Artinya dia tak mesti jadi, tak semestinya berfungsi, ya. Bukan maksud tak berfungsi langsung seperti yang saya katakan tadi. Artinya dia tak semestinya berfungsi. Kalau diulang-ulangkan, boleh kita jadikan la itu berfungsi dengan fungsi inna, dan boleh kita batalkan fungsi dia kalau la berulang-ulang. Faham maksud? Contohnya apa? Contohnya la insun fil hadiqati wala bahimah. Tidak ada manusia di dalam taman tersebut dan tidak juga binatang. Manusia tak ada, binatang tak ada. Sekarang ni dalam keadaan yang seperti ini, boleh kita bacakan la insa fil hadiqati wala bahimah. Boleh. Dan boleh kita baca la insum fil hadiqati wala bahimah. Apabila la ini telah diulang-ulangkan. Faham maksud? Itu yang dikehendaki di sini. Pada keadaan berlaku pengulangan seperti ini, kalimah insun dan bahimatun boleh dibaca dengan baris atas
atau baris depan. Ya, boleh dua-dua. Sebab apa boleh dua-dua? Sebab la diulangkan. Kalau la tak diulangkan, syarat-syarat yang lain semua dah cukup, maka kita hanya boleh baca dengan baris atas. Jadi apa i'rab la rajula? Rajula i'rab dia macam mana? Adakah kita nak kata dia tu ismun la mansub, tanda nasbun dia fathah? Tidak, bukan begitu. Kalau dia mansub, kita kena sebut apa? La rajulan. Tapi di sini disebut la rajula. Ini menunjukkan i'rab dia lain. Bukan kita kata dia mansub. Kita kata apa? Kita kata dia mabni alal fathi. Dia dijadikan, iaitu tetap di atas berbaris atas, kerana dia ismun la nafiyah lil jins. Kemudian dia kata apa? Fi mahalli nasbin. Dia berada di tempat nasbun. Dia mabni tapi berada di tempat nasbun. Sebab dia ismun bagi la nafiyah lil jinsi. Kalimah yang menjadi ismun bagi la an-nafiyah lil jins adalah mabni alal fathi. Ia tidak di'irabkan sebagai mansub kerana menjadi ismun bagi la. Contohnya la walada fil bait. Kalimah tiada budak di dalam rumah. Kalimah walada adalah mabni alal fathi. Ia berada di tempat nasbun kerana menjadi ismun bagi la an-nafiyah lil jins. Itu pada sudut i'rab dia. Kalau sudut i'rab dia, kita jangan kata walada mansub. Kita tak kata walada mansub. Kita kata apa? Walada mabni ala fathi fi mahalli nasbin ismun la an-nafiyah lil jins. Ya, dia mabni alal fathi. Itu cara i'rab dia. Ulang kaji. 1. La an-nafiyah lil jins adalah kalimah yang menafikan wujudnya jenis kalimah yang terletak selepasnya. Yang kedua, ia berfungsi seperti inna, iaitu menasabkan ismunya dan merafa'kan khabarnya. Yang ketiga, syarat ia berfungsi seperti inna ada 4, iaitu ismunya mestilah nakirah, ia tidak dipisahkan daripada ismunya, khabarnya juga nakirah, dan kalimah la tidak berulang. Ya. Jadi baru dia berfungsi seperti fungsi inna. Cuma yang keempat tu bukan maksud dia tak berfungsi. Syarat yang keempat yang baru masuk apa? Boleh berfungsi dan boleh tidak berfungsi. Kalau la itu berulang-ulang. Ya. Yang keempat, sekiranya ismun selepas la ma'rifah, maka fungsinya terbatal. Dan ismun selepasnya mislah marfa', dan hendaklah diulangkan sebutan la. Kena ulang 2 kali. Kemudian yang kelima, sekiranya ismun la dipisahkan daripadanya, maka hendaklah ia dijadikan marfa'. Kalau dipisahkan pada la, jadikan ianya marfa'. Kemudian diulangkan sekali lagi la. Yang keenam, sekiranya diulangkan sebutan la, maka boleh diteruskan fungsinya dan boleh dibatalkan. Jadi yang pentingnya bagi antum bila belajar asas-asas yang seperti ini, antum kena apa? Kena dapat gambaran awal dahulu. Apa dia la nafiyah lil jins, apa dia tamyiz. Yang penting faham secara amnya tentang istilah-istilah ini. Ini adalah asas. Bila dah masuk kitab yang lebih tinggi, dengan asas yang baik inilah ia akan membantu antum untuk faham apa yang dibahaskan di dalam sesuatu bab. Ya.
Jadi asas ni penting. Bila kita faham asas ini, dapat gambaran macam mana yang dikatakan tamyiz, hal, maf'ul mutlaq sebagai contohnya. Bila dapat gambaran dia dah masuk dalam kepala kita dengan baik, maka bila kita belajar kitab Arab, kitab lebih tinggi, kita dapati kita mudah untuk memahami dan menguasainya, insya-Allah, ya. Kemudian pasal yang ke-9, al-munada. Kalimah yang ke-9 yang berada pada tempat nasbun adalah al-munada. Apa makna munada? Kata penulis, jenis kalimah ke-9 yang mansub adalah munada. Ia membawa makna yang diseru. Al-munada itu makna dia apa? Yang diseru, yang kita panggil. Contohnya wahai Muhammad. Dalam bahasa kita wahai Muhammad. Muhammad tu dalam bahasa Arab dipanggil apa? Munada, artinya yang diseru. Di dalam bahasa Arab, kalimah yang terletak selepas kata seru, iaitu ya dan seumpamanya, dipanggil munada. Jadi faham istilah munada itu apa dia? Istilah munada itu ialah yang kalimah yang diletakkan selepas kata seru. Kata seru tu ya ataupun a yang selain padanya. Jadi kalimah yang terletak selepas kata seru ini, itulah munada. Ya. Namun begitu tidak semua munada menjadi mansub. Ia bergantung kepada jenis-jenisnya. Dia nak beritahu lagi, tak semua munada itu ianya kita jadikan dia mansub, berbaris di atas. Bergantung pada jenis-jenis dia sebagaimana yang akan diceritakan, ya. Berikut adalah keterangan tentang jenis-jenis munada dan kedudukannya di dalam i'rab. Sekarang ni nak cerita apa jenis-jenis munada dan bagaimana i'rab dia, ya. Yang pertama, sekiranya munada adalah kata nama khas yang mufrad, maka ia menjadi mabni. Kalau munada tu kata nama khas tahu dah kan? Seperti nama orang Muhammad, Ali, ya. Dan dia adalah mufrad. Apa maksud mufrad di sini? Mufrad di sini bukan sama dengan mufrad yang kita belajar dalam bab i'rab. Ya. Kalau bab i'rab, mufrad tu ya, ismu mufrad itu adalah kata nama yang merujuk pada bilangan yang satu. Di dalam bab munada di sini, yang dimaksudkan dengan mufrad adalah kalimah yang tidak disandarkan kepada kalimah yang lain. Ya, dia satu saja, tak disandarkan kepada kalimah yang lain. Contoh yang disandarkan kepada kalimah yang lain, contohnya apa? Abdullah. Abdullah nama orang juga, sahih? Di sini kalimah disandarkan kalimah abdun kepada kalimah Allah. Jadi Abdullah. Di sini dia tak dipanggil mufrad. Dia tak dipanggil apa? Tak dipanggil mufrad. Jadi ini istilah mufrad di dalam bab munada. Jangan samakan dengan istilah mufrad dalam bab i'rab, itu lain. Ya. Sekarang ni dia kata, sekiranya munada adalah kalimah kata nama khas yang mufrad, maka ia menjadi mabni. Ingat ya, kalaulah kata nama khas tu merujuk kepada yang ramai pun, maka dipanggil mufrad juga. Kalau dia tak disandarkan kepada kalimah yang lain, dipanggil mufrad juga. Contohnya Muhammaduna. Muhammaduna apa makna dia? Muhammad, artinya ada ramai orang nama Muhammad, kita sebut Muhammaduna. Zahaba Muhammaduna ila suq. Muhammad telah pergi ke pasar, artinya ada ramai nama Muhammad. Kat kelas ni sebagai contohnya,
Mereka ni semua pergi ke pasar. Kita kata apa? Zahaba Muhammaduna ila suq. Walaupun Muhammad di sini didatang dalam bentuk jam'un muzakkar salim, tapi dia di dalam istilah munada dipanggil, di dalam bab munada dipanggil mufrad juga. Dipanggil mufrad juga, ya. Sekarang ni dia kata sekiranya munada adalah kata nama khas yang mufrad, maka ia menjadi mabni. Kalau dia mufrad, dia menjadi apa? Mabni. Yang dimaksudkan dengan mufrad di sini adalah kalimah yang tidak menjadi mudhaf ataupun menyerupai mudhaf. Artinya di sini dia bukan mudhaf. Dia satu saja. Kalau mudhaf disandarkan kepada perkara yang lain. Yang menyerupai mudhaf apa dia? Nanti kita akan bacakan. Ia menjadi mabni mengikut tanda raf'onnya. Macam mana nak dikatakan dia itu mabni atas apa? Tengok macam mana dia marfu'. Kalaulah kalimah ni marfu' dengan dhammah, maka dia menjadi mabni ala dhammi. Contoh Muhammadun. Ya Muhammadu. Kita kata apa? Ya Muhammadu. Ya, dia bukan ya Muhammadun dah. Kalau masuk harfun nida, ada tu huruf nida, kata seru ni tadi, maka dia jadi apa? Mabni ala dhammi ni. Kalimah yang mabni tak ditanwinkan. Jadi ya Muhammadu. Ya. Sekarang ini Muhammad dia bukan mudhaf. Dia adalah mufrad. Dan dia marfu'. Kalau dia kedudukan dia marfu', dia gunakan dhammah. Jadi kalau dia menjadi munada, dia mabni, kita kata mabni ala dhammi. Faham? Baik. Kemudian ia menjadi mabni mengikut tanda raf'unnya. Sekiranya ia menggunakan dhammah sebagai alamat raf'un, maka ia mabni ala dhammi. Contohnya ya Muhammadu, wahai Muhammad. Kalimah Muhammad mabni ala dhammi kerana ia menjadi munada. Ia merupakan ismu mufrad. Anda telah belajar di dalam bab raf'un bahawa ismu mufrad menggunakan dhammah sebagai tanda raf'un. Oleh itu apabila ia menjadi munada, ia mabni ala dhammi. Ya. Sekiranya sesuatu kalimah itu menggunakan huruf alif sebagai alamat raf'un, maka dia mabni alal alif. Contohnya Muhammad seorang. Kalau dua orang kita panggil apa? Muhammadani. Zahaba Muhammadani ilal Madinah. Dua Muhammad telah pergi ke bandar. Sekarang ni ada dua orang nama Muhammad, kita tak payahlah sebut Zahaba Muhammad wa Muhammad. Kita sebut apa? Zahaba Muhammadani. Dua Muhammad telah pergi ke bandar. Sekarang ni Muhammad ni marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Muhammad di sini marfu' kerana menjadi fa'il. Apa tanda raf'un dia? Adalah alif sebab dia musanna. Musanna kita tahu kalau dia marfu' dia guna alif. Sekarang ni kalau dia jadi munada, macam mana kita nak kata? Nak panggil dua Muhammad. Kita tengok ada dua Muhammad tengah duduk dekat tepi jalan. Dua-duanya nama Muhammad. Kita nak panggil dua-dua. Kita kata apa? Ya Muhammadani. Wahai dua Muhammad. Sekarang ni Muhammadani di sini, apa i'rab dia? Kita kata dia mabni alal alif. Mabni alal alif sebab dia marfu', tanda raf'an dia alif. Di sini kita kata Muhammadani munada, mabni alal alif. Ya. Contoh di sini dikata ya Muhammadani, wahai dua Muhammad. Kalimah Muhammadani mabni alal alif kerana ia menjadi munada.
ia merupakan musanna yang menggunakan alif sebagai alamat raf'un. Oleh itu apabila menjadi munada, ia mabni alal alif. Ia mabni alal alif. Ya. Yang keduanya, sekiranya munada merupakan an-nakiratul maqsudah, maka ia menjadi mabni mengikut alamat raf'unnya, seperti kata nama khas yang mufrad. Jadi kalau munada tu an-nakirah maqsudah. Apa maksud an-nakirah maqsudah? An-nakirah artinya kalimah tu nakirah. Macam apa? Rajulun nakirah, talibun nakirah, ustazun nakirah. Tak ada alif lam, nakirah lah. Ya. Kemudian al-maqsudah, apa maksud al-maqsudah? Dia nakirah tapi dimaksudkan orang yang tertentu. Walaupun kalimah tu nakirah, biasa kalau nakirah dia berbentuk apa? Umum, tak khusus kepada orang tertentu. Tapi nakirah maqsudah, kalimah ni nakirah tapi merujuk kepada orang yang tertentu. Macam kita panggil ya ustaz, ya ustaz. Ustaz di sini kalimah nakirah ataupun tidak? Kalimah nakirah, tapi dia merujuk kepada orang tertentu ataupun mana-mana ustaz? Merujuk kepada orang yang tertentu, yang dimaksudkan oleh orang yang bercakap ni tadi. Dipanggil ya ustaz. Jadi ustaz di sini merujuk kepada yang tertentu, maka dia dipanggil dengan an-nakiratul maqsudah. Faham makna istilah an-nakirah maqsudah? Jadi sekarang ni dia kata, kalaulah munada merupakan kalimah nakirah maqsudah, maka ia menjadi mabni. Ia mabni ala apa? Tengok dia marfu' lah. Kalau marfu' dia dengan apa? Dengan dhammah, dia mabni ala dhammi. Ya. Dia kata yang dimaksudkan dengan nakirah maqsudah adalah kalimah yang lapasnya nakirah akan tetapi ia merujuk kepada yang tertentu. Contohnya ya ustazu. Kita tak maksudkan apa semua ustaz. Kita maksudkan ustaz yang tertentu yang kita panggil ni tadi. Kalimah ustaz mabni ala dhammi. Apabila anda memerhatikan kalimah ini, anda dapati lapasnya adalah nakirah, namun ia bermaksud orang yang tertentu, iaitu ustaz yang ditujukan kepadanya seruan. Munada yang seperti ini menjadi mabni mengikut tanda raf'unnya. Jadi dia mabni, ya, dia adalah mabni. Kemudian yang ketiganya, sekiranya munada merupakan an-nakiratu ghairul maqsudah. Ini lawan yang tadi pula. Tadi an-nakiratul maqsudah, di sini nakirah juga tapi ghairul maqsudah. Apa makna ghairul maqsudah? Tak dikhususkan kepada orang tertentu. Ya. Maka ia menjadi mansub. Kalau nakirah ghairul maqsudah, kita jadikan dia mansub. Ya. Makna an-nakiratul maqsud, an-nakirah ghairul maqsudah adalah lawan bagi makna nakirah maqsudah, iaitu tidak merujuk kepada yang tertentu. Seruan tersebut ditujukan kepada semua yang mempunyai sifat yang terkandung di dalam kalimah tersebut. Habis kalau nakirah ghairul maqsudah, apa maksud dia? Dia merujuk kepada sesiapa sahaja yang mempunyai sifat dengan sifat yang terkandung di dalam kalimah itu. Contohnya kita panggil ya ghafilan tanabbah. Wahai orang yang leka, sedarlah. Jadi sekarang ni ghafilan ni bukan rujuk kepada orang tertentu. Semua orang yang
leka, maka ia dimaksudkan daripada seruan ni tadi. Tak khususkan kepada sesiapa. Siapa saja yang ada sifat ini, dia termasuk di dalam seruan ini. Ya ghafilan tanabbah, ya naiman kum, contohnya. Wahai orang yang tidur, bangunlah. Ya. Jadi tak khusus kepada orang yang tertentu. Ya. Siapa saja yang ada sifat ini, maka ia adalah yang dimaksudkan pada seruan ni tadi. Jadi kalaulah munada itu nakirah ghairu maqsudah, maka kita jadikan dia mansub. Ghafilan, naiman, kita jadikan dia mansub, ya. Tidak seperti nakirah maqsudah, dia mabni ala dhammi. Kalimah ghafilan mansub kerana ia menjadi munada. Alamat nasbuhnya adalah fathah. Munada pada ayat di atas tidak merujuk kepada orang yang tertentu, akan tetapi ia bermaksud ke semua orang yang bersifat dengan sifat leka. Faham ya makna nakirah ghairu maqsudah. Yang keempatnya, sekiranya munada merupakan mudhaf. Kita dah belajar kan, mudhafun ilaih. Kalimah yang disandarkan kepada kalimah yang lain dipanggil mudhaf. Ya. Contoh macam kita kata qamisu Muhammad, baju Muhammad. Qamis mudhaf, Muhammad mudhafun ilaih. Ya. Abdullah, hamba Allah. Abdul mudhaf, lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih. Ya. Jadi sekiranya munada itu merupakan mudhaf, maka ia menjadi mansub. Jadi kalau mudhaf, dia juga mansub. Contohnya apa? Ya Abdallah akhlis amalak, wahai hamba Allah, ikhlaskanlah amalan kamu. Jadi sekarang ni mana munadanya? Munadanya Abdullah. Jadi oleh kerana munada di sini mudhaf, iaitu abdun, jadi kita kena kata apa? Abdallah. Bila masuk kata seru, ya Abdallah. Kita berjumpa dalam hadis, ya Rasulullah. Rasul mudhaf ataupun tidak? Mudhaf lah. Kalimah Rasul disandarkan kepada lafzul jalalah. Jadi kita kena sebut ya Rasulullah. Jangan salah lagi. Apa hadis selalu baca ya Rasulullah, salah lah tu. Ya, kena sebut apa? Ya Rasulullah. Sebab munada di sini adalah mudhaf, ya. Jadi kita kena jadikan ianya mansub. Kalimah abdul mansub kerana ia menjadi munada. Alamat nasbuhnya adalah fathah. Yang kelima, sekiranya munada merupakan kalimah yang menyerupai mudhaf, maka ia juga menjadi mansub. Apa dia kalimah yang menyerupai mudhaf? Makna menyerupai mudhaf adalah kalimah yang menjadi munada bersama dengan kalimah yang melengkapkan maknanya. Dia bukan mudhaf ilaih. Tapi kalau kita tengok pada kalimah ini, dia perlukan kepada kalimah yang lain yang melengkapkan maknanya, maka kita kata dia syabihun bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Contohnya apa? Ya hamidan khuluquhu, wahai orang yang terpuji akhlaknya. Jadi sekarang ni hamidan munada, wahai yang terpuji. Yang terpuji itu apa dia? Bukan rupa paras dia, tidak. Di sini dikata yang terpuji itu adalah akhlaknya. Jadi kalimah khuluquhu ini melengkapkan makna hamidan ni tadi. Dia bukan mudhafun ilaih, dia adalah menyerupai mudhafun ilaih. Nanti atau akan belajar
di dalam kitab yang lebih tinggi lagi apa i'rab bagi khuluquhu ni. Sekarang ni kita nak apa? Nak ceritakan dahulu kalimah khuluquhu ini dia melengkapkan makna hamidan ini, yang terpuji. Wahai yang terpuji. Mungkin ada kata yang terpuji itu apa dia? Akhlak dia ke? Ataupun agama dia, ataupun rupa paras dia. Jadi didatangkan kalimah khuluquhu. Ya. Sekarang hamidan di sini jadikan ianya mansub kerana ia menyerupai mudhaf. Ya. Kalimah hamidan mansub kerana menjadi munada, alamat nasbunya adalah fathah. Kalimah khuluquhu melengkapkan makna yang dikehendaki daripada kalimah hamidan. Ia dianggap menyerupai mudhaf kerana mudhaf juga bersambung dengan kalimah yang lain selepasnya untuk melengkapkan maknanya. Mudhaf dia akan datang kalimah selepas dia yang menjadi mudhafun ilaih untuk apa? Melengkapkan maknanya. Sayyaratu Muhammad, kereta Muhammad. Jadi kalimah sayyarah disandarkan kepada Muhammad. Jadi yang dimasukkan dengan kereta ini, kereta siapa? Kereta Muhammad. Itu mudhafun ilaih. Sekarang ni di sini tak jadi mudhafun ilaih, tapi keadaan dia lebih kurang juga dengan mudhafun ilaih, sebab dia memerlukan kepada kalimah yang selepasnya untuk melengkapkan maknanya. Jadi dia kata apa? Ini adalah syabihun bil mudhaf. Bila syabihun bil mudhaf, dia juga mansub bila menjadi munada. Ulang kaji. Munada adalah kalimah yang terletak selepas kata seru seperti ya. Itu yang dipanggil dengan munada. Tak kira lah apa pun. Ya Muhammad, ya Ali, ya Rajulu. Jadi selepas ya tu dipanggil munada. Ingat ya, kata seru tu bukan ya saja. Ini permulaan untuk apa? Kita faham apa yang dimaksudkan dengan munada dahulu. Ya. Yang kedua, ia menjadi mansub pada 3 keadaan, iaitu apa dia? Ia adalah nakirah ghairu maqsudah, kemudian dia mudhaf dan menyerupai mudhaf. Pada 3 keadaan ini dia adalah apa? Mansub. Yang ketiga, munada yang merupakan kata nama khas dan kalimah nakirah yang merujuk kepada yang orang tertentu dipanggil an-nakiratul maqsudah. Kedua-duanya menjadi mabni. Ya. Dan dia berada di tempat nasbun juga sebagai munada. Tapi segi i'rab dia jangan kita jadikan dia mansub. Kita jadikan dia mabni. Mabni ala dhammi contohnya. Dia duduk di tempat nasbun. Ya. Jadi itu carta tu antum tengok, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada kalimah yang ke-10 yang mansub, iaitu al-maf'ul li ajli. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa